Penting, tidak lagi ayatollah, tidak lagi monarki. Ini bukan sekadar slogan, inilah sentimen yang paling pesat berkembang pada hari Kamis ini. Krisis di Iran berada pada tahap paling mendalam dalam sejarah terkininya. Apa yang dipertaruhkan sekarang bukan sekedar kelangsungan rejim, tetapi juga siapa yang akan memimpin pada hari berikutnya. Keadaannya ialah kepungan politik, ketakutan di jalanan, dan perebutan terbuka tentang siapa yang boleh mengisi ruang yang ditinggalkan oleh sistem yang sudah lemah. Pandangan yang semakin kuat di kalangan pembangkang adalah jelas. Masa depan negara Iran tidak terletak di tangan para ayatollah maupun dengan kembalinya monarki. Reuters melaporkan bahawa sebulan selepas bermulanya perang dengan Amerika Syarikat dan Israel, Tehran telah meningkatkan penahanan, pelaksanaan hukuman mati dan kehadiran pasukan keselamatan untuk menghalang sebarang kebangkitan rakyat baharu. PBB mengklasifikasikan penindasan ini sebagai yang paling mematikan sejak 1979 dengan ribuan orang terbunuh dan lebih daripada 24.000 ditahan. Apa yang berlaku secara praktikal ialah krisis yang semakin mendalam yang sudah lama menghakis rejim dari dalam. Siapa yang berada di tengah-tengah semua ini ialah rakyat Iran, tetapi juga pengawal revolusi, kumpulan pembangkang, dan tokoh-tokoh dalam buangan yang cuba menampilkan diri sebagai alternatif. Bilakah perpecahan ini akan menjadi kenyataan? Selepas kejatuhan mata wang, kenaikan mendadak kos sara hidup dan penindasan terhadap demonstrasi yang merebak ke 31 wilayah. Amnesty International melaporkan bahawa protes bermula pada 28 Disember 2025 berkembang dengan mogok dan tindakan di jalanan serta mula menuntut pengakhiran sistem Republik Islam. Sebab penolakan ini jelas. Kenapa? Kerana rakyat melihat kepada ekonomi dan nampak jurang yang besar. Tabung kewangan antarabangsa meramalkan pada tahun 2026 akan berlaku penyusutan sebanyak 6.1% dalam KDNK Iran dan inflasi sebanyak 68.9%. Reuters juga menekankan bahawa rejim itu sebenarnya takut kepada pasca perang apabila kemusnahan, pengangguran dan kekurangan harapan boleh mencetuskan semula pemberontakan rakyat. Bagaimana pihak berkuasa bertindak balas? Dengan sekatan jalan raya, pengerahan pasukan Basij, pemotongan internet, intimidasi dan hukuman segera. Reuters sendiri melaporkan bahawa malah umur minimum bagi sukarelawan kawalan telah diturunkan kepada 12 tahun, suatu gambaran kejam tentang sistem yang bertindak balas terhadap ketakutan dengan lebih banyak kawalan. Pada ketika inilah, seruan bukan ayatollah maupun monarki berhenti menjadi slogan dan berubah menjadi projek politik. Ali Safi yang berkaitan dengan Majlis Kebangsaan Penentangan Iran memperjuangkan penolakan terhadap kedua-duanya ini, menolak teokrasi semasa dan juga menolak pemulihan tahta. Cadangan ANC adalah untuk tampil sebagai satu barisan bagi sebuah republik demokratik, sekular dan tanpa senjata nuklear dengan pilihan raya bebas dalam tempoh 6 bulan selepas kejatuhan rejim. Ini penting kerana ia menjawab soalan utama dalam mana-mana peralihan. Bagaimana untuk keluar dari rejim tanpa hanya menukar satu otoritarianisme dengan yang lain? Dan disinilah kritikan terhadap monarki timbul. Siapakah pilihan lain itu? Terutamanya Reza Pahlavi, anak kepada Shah terakhir. Tetapi jalan ini juga dikelilingi oleh rasa tidak percaya dan konflik. Pada 27 Februari 2026, Associated Press melaporkan bahawa ketegangan antara Pahlavi dan kumpulan pembangkang Kurdi telah mendedahkan perpecahan mendalam dalam kalangan pembangkang. Pada 16 April 2026 pula, satu lagi laporan AP menunjukkan bahawa diaspora Iran masih berpecah tentang siapa yang patut memimpin sekiranya berlaku perubahan rejim dengan dakwaan ancaman dan radikalisasi dalam kalangan puak yang bersaing. Dalam erti kata lain, pertikaian ini bukan hanya menentang kuasa Teheran. Ia juga menentang cubaan untuk menjual kepada rakyat Iran idea bahawa satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke masa lalu. Keadaannya jadi adalah keras dan objektif. Apa yang kita lihat hari ini ialah sebuah negara yang dihimpit antara penindasan, krisis ekonomi, dan perang, tetapi juga semakin bertekad untuk menolak. Dua struktur yang bagi ramai rakyat Iran mewakili kitaran yang sama, iaitu kekuatan, ketakutan, dan penumpuan kuasa. Siapa yang boleh menentukan kesudahan ini? Bukan hanya kerajaan luar, mahupun tokoh-tokoh dalam buangan yang mahu menonjolkan diri.
Rakyatlah yang telah menunjukkan di jalanan bahawa mereka mahukan perubahan sebenar pada saat ketakutan tidak lagi mampu menahan pemberontakan. Dan kenapa? Kerana bagi sebahagian besar pembangkang Iran, menukar serban dengan mahkota tidak menyelesaikan masalah besar yang dihadapi oleh rakyat Iran. Apa yang dituntut sekarang adalah sesuatu yang lain. Kedaulatan rakyat, undi, kebebasan, dan pengakhiran satu kitaran penindasan yang telah berlarutan selama beberapa dekad.